Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1227. Antara paparan utama. Tanggungjawab bersama membusuk di Putrajaya. PRU musim tengkujuh, jom lawan. Akhirnya bisikan syaitan itu juga yang dibenarkan. Kekesalan yang di Pertuan Agong, tidakkah kamu terasa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan untuk membubarkan Parlimen ke-14 kemarin. Maknanya pilihan raya umum ke-15 mesti diadakan dalam tempoh 60 hari. Ini bukan cerita Hamlet karya William Shakespeare kerana yang berbau busuk itu bukan di Denmark tetapi Putrajaya. Ini drama sebenar apabila Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terpaksa akur kepada tekanan agar membubarkan Parlimen oleh UMNO yang mahu membebaskan bekas Presiden mereka Datuk Seri Najib Razak daripada hukuman 12 tahun penjara. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, dengan ini saya ingin memaklumkan bahawa pada tengah hari semalam saya telah menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan menyembah warkah permintaan kepada Baginda mengenai pembubaran Parlimen ke-14. Selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah bertindak menurut budi bicara Baginda dengan memperkenankan permintaan saya supaya Parlimen ke-14 dibubarkan pada hari ini, Isnin 10 Oktober 2022. Hancur berkecailah harapan 12 Menteri Perikatan Nasional yang menghantar warkah kepada Yang di Pertuan Agong membantah pembubaran Parlimen itu. Jika idea untuk bubarkan Parlimen dan untuk adakan pilihan raya umum pada musim banjir boleh dianggap mengarut dan tidak masuk akal, malangnya idea Menteri PN dalam Kabinet Ismail Sabri memilih untuk mengatakan bantahan di luar bilik mesyuarat Kabinet juga boleh dianggap mengarut dan tidak masuk akal juga. Ujar Hanifah mengulas mengenai tindakan mereka itu. Menurut beliau adalah menjadi satu amalan perlembagaan, anggota Kabinet dalam sesebuah kerajaan wajib bersuara dalam satu nada suara. Katanya menteri hanya boleh berbeza pendapat dalam bilik mesyuarat Kabinet, bukan buat di luar selagi mana keputusan belum dicapai. Amalan perlembagaan sebegitu dinamakan prinsip tanggungjawab bersama atau collective responsibility. Mengikut prinsip ini, semua anggota Kabinet dalam sebuah kerajaan wajib bersuara dalam satu nada suara. Ini hakikatnya suatu yang begitu asas seasas anda belajar ABC atau alif bata. Amat malang jika menteri tidak faham perkara asas tersebut. Jelasnya, beliau menegaskan tidak timbul isu kononnya seseorang menteri itu mempertahankan hak kebebasan bersuara. Apabila anda telah dilantik sebagai menteri, anda mungkin tidak sedar anda telah surrender hak dan kebebasan untuk tidak bersetuju dengan rakan anda di dalam Kabinet. Itulah esensi prinsip asas tanggungjawab bersama. Anda boleh tidak bersetuju di luar Kabinet, tapi anda kena letak jawatan terlebih dahulu dan selepas itu teriaklah sekuat mana pun yang anda suka. Tegas Hanifah. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin ketika mempertahankan tindakan 12 menteri berkenaan berkata terdapat perbezaan antara isu pembubaran Parlimen dan menyokong Ismail Sabri. Menurut beliau, bersatu mengambil keputusan yang sama dengan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak mahu mengadakan pilihan raya umum pada tahun ini. Kami menteri-menteri terima arahan untuk tidak juga mahu diadakan PRU pada masa terdekat kerana ikut keputusan parti, tegasnya. Tragisnya,
siapakah yang berkuasa di Malaysia? Adakah Perikatan Nasional yang nyawa politiknya di hujung tanduk? Atau Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berhadapan dengan 87 kes mahkamah semuanya mengenai pecah amanah, rasuah dan pengubahan wang haram. Beliau telah dibebaskan bagi kes 40 pertuduhan menerima rasuah daripada Ultra Kirana Sdn Berhad UKSP, tetapi Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun telah membuat rayuan. Bagi 47 pertuduhan berhubung Yayasan Akal Budi, Ahmad Zahid sedang membela diri selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Naib Presiden Amanah Adli Zahari bahawa kepimpinan Ismail Sabri lemah dan lebih mementingkan desakan Ahmad Zahid berbanding kepentingan rakyat yang berhadapan dengan musim tengkujuh. Zahid perlukan pilihan raya umum diadakan bagi menyelamatkan beliau dari pendakwaan rasuah yang sedang berjalan sekiranya Barisan Nasional menang. BN dijangka memohon pengampunan buat Najib jika memenangi PRU15. Ini akan memberi gambaran buruk buat Malaysia di mata dunia. Ianya akan menjejaskan ekonomi negara juga, tegas Adli. Beliau menyeru agar rakyat Malaysia bersatu hati menyelamatkan negara daripada politik wang dan amalan rasuah jika mahu Malaysia menjadi sebuah negara maju dan kaya serta memiliki kehidupan yang harmoni. Berakhir sudah sebuah kerajaan yang gagal dan kini bau busuk boleh dihidu di seluruh dunia. Walaupun bersaiz kabinet yang besar, tetapi ia hanya dipenuhi oleh golongan Al-Ruwaibidah atau kakistokrat yang bebal dalam mentadbir urus isu rakyat. Jom kita ramai-ramai turun mengundi walaupun rumah tenggelam kerana rakyat Malaysia layak mendapat pemimpin yang terbaik. Demi anak cucu kita akan datang, kita tidak boleh ada kerajaan yang seperti ini lagi. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan membubarkan Parlimen dalam musim banjir bertentangan dengan kebijaksanaan yang dipamerkan yang di-Pertuan Agong, nasihat pakar kaji cuaca serta luahan suara ribuan rakyat Malaysia. Bagaimanapun beliau berkata Pakatan Harapan siap siaga menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kita bersedia melawan, menentang gerombolan yang merompak mandat PRU lalu. Kami bersedia untuk bertempur menjamin masa depan yang lebih mampan, sejahtera, bahagia dan yang menghendaki Malaysia yang lebih rahmah, kasih sayang. InsyaAllah jika kita berjaya memimpin, janji akan ditunaikan dengan ikhlas dan tanggungjawab, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, pihaknya menerima sepenuhnya keputusan yang di-Pertuan Agong dalam memperkenan Parlimen dibubarkan kerana baginda bertindak berdasarkan peruntukan kuasa yang ada seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Namun apa yang dipersoalkan adalah niat di kalangan yang mendesak dan memaksa pembubaran ini. Menurut beliau, seluruh ahli kabinet dengan 72 orang pimpinan kononnya terpaksa tunduk kepada satu keputusan yang sangat dikesalkan. Beliau menyifatkan pilihan raya umum pada musim banjir merupakan suatu penghinaan kepada lebih 20 juta pengundi yang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi, kehilangan pekerjaan dan ancaman banjir dan perubahan cuaca. Pakar-pakar sains dan kaji cuaca menganggarkan hujan akan bertambah dan negara akan dilanda banjir. Apa jenis manusia? Apa bentuk parti politik? Apa jenis kerajaan yang mengizinkan risiko terhadap nyawa dan harta rakyat semata-mata untuk mengadakan pilihan raya? Maka jangan tertipu dengan sikap kerajaan yang mengatakan kononnya pilihan raya itu diadakan untuk mengembalikan mandat. Bidasnya, memang mandat wajar dikembalikan selepas pengkhianatan langkah Sheraton yang lalu, kata Anwar. Namun pilihan raya yang diadakan ketika dalam keadaan yang mengancam kehidupan rakyat bukan pilihan raya yang adil kerana ia seolah-olah mengizinkan penipuan atas usaha menghalang pengundi daripada melaksanakan tanggungjawab mereka. Anwar mengingatkan kerajaan BN PN menyebabkan pilihan raya berlaku di Sabah mengakibatkan wabak COVID-19 mengganas di seluruh Malaysia dan 35,000 rakyat terkorban. Ujar beliau, kerajaan ini juga yang mengumumkan darurat semata-mata untuk mengelak daripada berdepan di Parlimen dan membongkar kerosakan yang mereka lakukan. Kerajaan yang sama juga menipu rakyat dan negara terkait aplikasi MySejahtera dan Digital Nasional Berhad.
Kerajaan ini juga menipu berkenaan 1MDB, pemerolehan kapal tempur pesisir LCS dan juga mengenai membendung kemiskinan dan akses kepada pendidikan dan kesihatan. Katanya, Presiden Keadilan itu menekankan tiba masanya untuk rakyat bangkit merampas semula negara ini daripada kerakusan perompak dan penindas serta daripada gerombolan yang memperkayakan keluarga dan kroni mereka, manakala rakyat di bawah terus menderita menanggung kos sara hidup yang sukar. Kepada anak muda, beliau mengingatkan bahawa tindakan mereka pada pilihan raya ini akan memberi kesan yang besar kepada masa depan rakyat dan negara. Tegas Anwar, Malaysia mesti bangkit daripada kemunduran yang dicipta akibat isu kleptokrasi dan salah tadbir urus kepada kerajaan yang mampu mengembalikan negara kepada kedudukan yang selayaknya hanya dengan mengundi dalam satu pilihan raya. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berpendapat pembubaran Parlimen oleh Yang di-Pertuan Agong atas permintaan Perdana Menteri semalam membuktikan bahawa Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sebenarnya berkuasa di negara ini dan bukannya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Oleh itu, apabila kempen pilihan raya berjalan nanti, walaupun muka Datuk Seri Ismail Sabri mungkin ditayangkan sebagai calon Perdana Menteri, bukan dia yang akan berkuasa kelak. Datuk Seri Ahmad Zahid tetap berada di driver seat dan beliau akan menentukan jalan dibuka seluasnya untuk bukan sahaja beliau tetapi juga Datuk Seri Najib Razak akan kembali berkuasa dan negara akan sekali lagi dikuasai golongan kleptokrat atau perompak dan penyamun ini, tegasnya. Bagaimanapun, kata Khalid, perjuangan Pakatan Harapan untuk bersama rakyat menolak politik kleptokrat telah dikhianati PAS dan Bersatu. Sekiranya budaya politik kleptokrat kembali berkuasa, ianya adalah hasil kebodohan PAS dan Bersatu pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Tidak ketinggalan dalam persoalan ini adalah Datuk Seri Azmin Ali dan Datuk Zuraidah Kamaruddin. Mereka menghidupkan kleptokrat setelah dijatuhkan rakyat dan Pakatan Harapan. Namun apakan daya, kekuasaan itu sangat manis dan memabukkan bagi golongan lupa daratan seperti pimpinan PAS. Semakin jelas wajah mereka sebagai penjual agama templaknya. Senada dengan Anwar, Khalid juga menyeru agar rakyat sedar bahawa perjuangan menolak kleptokrat yang diusahakan dengan jayanya semasa pilihan raya umum ke-14 masih belum selesai. Oleh itu, rakyat perlu faham senario ini dan membuat keputusan yang tepat dalam pilihan raya umum akan datang agar kita semua tidak tertipu lagi akan kehendak perompak dan penyamun untuk terus hidup dan terus menyakau wang negara. Mari kita gunakan undi kita untuk menghukum perompak dan penyamun serta rakan-rakan kongsi jenayah mereka dalam pilihan raya umum kali ini untuk selama-lamanya. Mari kita tamatkan riwayat politik kleptokrat dan penjual agama buat selama-lamanya. Tegas Khalid. Alangkah sedihnya apabila Melayu Islam mabuk dengan candu rasuah, pangkat, harta dan kuasa sehingga dengan mudah menyalahgunakan ayat Quran dan hadis demi menghalalkan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Hanya dengan satu undi kalian yang dapat menghapuskan kebejatan ini. Jom lawan. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengecam prinsip Machiavelli, matlamat menghalalkan cara. Tetapi kini beliau mengamalkannya kerana tahu tiada peruntukan dalam undang-undang yang memberi ruang kepada parti politik yang menjadi mangsa untuk memfailkan saman. Ironisnya, istilah tebuk atap ciptaan beliau itu kini memakan diri sendiri apabila Perdana Menteri pilihannya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional dijatuhkan oleh UMNO PN. Namun Abdul Hadi yang kecewa dengan pembubaran Parlimen berkata, PAS tetap optimis usaha penyatuan ummah iaitu kerjasama dengan UMNO dan Bersatu tidak akan digagalkan. Ketetapan tersebut telah dibuat dalam mesyuarat jawatankuasa kerja PAS Pusat yang diadakan pada Sabtu 8 Oktober lalu. PAS tetap akan meneruskan usaha penyatuan ummah melibatkan komitmen ketiga-tiga parti teras Melayu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15, seterusnya menjamin kestabilan politik negara pasca PRU 15. PAS berpandangan perlu ada keajalan dalam rundingan dengan pihak UMNO dan Bersatu, termasuklah berkenaan syarat-syarat yang dikemukakan dan rundingan kerusi yang sedang diusahakan, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyifatkan pengurusi
Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin yang mengkhianati rakannya sendiri dalam Pakatan Harapan sebagai telah berjasa besar yang harus dihargai oleh UMNO BN. Kerana itu, kerjasama ketiga-tiga parti ini terus diusahakan kononnya untuk penyatuan ummah dan kestabilan politik. Tetapi sebenarnya untuk apa? Adakah untuk menang pilihan raya umum ke-15 supaya dapat menyembunyikan isu PAS menerima 90 juta ringgit daripada UMNO? Pada tahun 2015, Muhammad Khalil Abdul Hadi yang ketika itu Timbalan Ketua Pemuda PAS menegaskan PAS dan UMNO tidak boleh bergabung sama sekali kerana dasar perjuangan kedua-dua parti itu sangat jauh berbeza. Ini suara-suara syaitan yang mana tidak berasaskan hujah dan fakta tetapi semata-mata untuk memburukkan pihak-pihak tertentu. Katanya dalam satu wawancara dengan pihak media di Pejabat Perhubungan PAS Terengganu pada Khamis 28 Mei 2015. Pimpinan UMNO tahu penyatuan ummah yang diusahakan PAS itu tidak akan menguntungkan mereka. Sebaliknya, ia memberi talian hayat kepada pengkhianat UMNO iaitu Bersatu yang presidennya pernah berkata beliau tidak akan sesekali bersekongkol dengan kumpulan kleptokrat walaupun hakikatnya beliau tetap bekerjasama dengan gerombolan itu dalam kerajaan selepas dijatuhkan oleh mereka. Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad menganggap PAS jenis kaki kipas, kebas dan jadi lipas yang merosakkan, bernafsu besar dan tamak. Saya bukan cakap kosong sebab sudah banyak bukti yang ada. Mereka berselindung di sebalik imej warak, berserban dan berkopiah. Tapi di belakang mereka juga adalah makhluk Allah yang rakus, katanya dalam satu kenyataan di Facebook beliau pada 9 Oktober lalu. Beliau mendakwa sikap pemimpin PAS berdolak dalik dalam membuat keputusan sama ada mahu terus bersama Bersatu dan PN atau pilih untuk kembali kepada UMNO serta Muafakat Nasional. Mereka tak dapat petunjuk dari Tuhan lagi sebab hati mereka busuk dan paling terlicik dalam membuat pilihan. Bidasnya, Nur Jazlan menyelar PAS yang menggunakan dalil Quran kononnya UMNO berdosa kalau menolak kerjasama dengan mereka. Tapi saya hairan juga bagaimana doa parti Islam yang dikatakan dekat dengan ilahi tidak berjaya menyatukan umat seperti yang dituntut oleh Islam. Agaknya pasal ketidakikhlasan pemimpin PAS menunggang agama untuk kepentingan sendiri tidak betul sehingga ia tak direstui Tuhan. Jadi saya rasa sudah sampai masanya UMNO meletakkan titik noktah kepada sebarang kerjasama atau rundingan dengan PAS kerana sikap munafik politik PAS terlalu dahsyat, tegas beliau. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Kerajaan UMNO BN itu berkata, kiblat perjuangan pemimpin PAS boleh beralih arah dengan ganjaran kedudukan, jawatan dan gaji. Kiblat mereka boleh berubah pasal habuan duniawi. Sebab itulah kita tengok sejak PAS hidup selesa di Putrajaya, tidak ada lagi laungan RUU 355, tiada lagi membangun bersama Islam dan konsert lara pun dah boleh buat di negeri Serambi Mekah, sindirnya. Bukan John Chan cakap, semua kata nista itu datang daripada suara hati pemimpin UMNO. Natijahnya jika UMNO Bersatu, PAS masing-masing menang beberapa kerusi dan bergabung selepas pilihan raya umum ke-15 untuk membentuk kerajaan, mereka akan tetap terus bercakaran. Negara akan terus dilanda ketidakstabilan politik. Jangan terpedaya dengan slogan Islam menyatukan ummah dan Malaysia sejahtera kerana ia retorik PAS yang kosong. Rakyat yang bijak memilih tidak akan menyerahkan masa depan anak cucu kepada gerombolan pemimpin seperti mereka. Menurut kenyataan rasmi Istana Negara yang dikeluarkan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Sri Ahmad Fadil Syamsuddin, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob di Istana Negara pada 9 Oktober 2022. Katanya dalam sesi menghadap yang tidak berjadual itu, Perdana Menteri telah mengemukakan sembah permintaan beliau untuk perkenan Yang di-Pertuan Agong bagi pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa pada 10 Oktober 2022. Selaras dengan perkara 40-2-B dan perkara 55-2 Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah memperkenan permintaan Perdana Menteri bagi pembubaran Parlimen ke-14. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan Baginda tidak mempunyai pilihan selain memperkenankan permintaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Seri Paduka Baginda
Baginda menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya menjalankan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan bulan November 2022. Seri Paduka Baginda menegaskan bahawa negara yang kukuh adalah penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan demi kesejahteraan negara dan rakyat secara keseluruhannya. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir. Dalam 4 perenggan itu jelas Yang di-Pertuan Agong menyebut tentang keperluan kepada 2 perkara, iaitu mewujudkan kestabilan politik dan mengambil kira musibah banjir. Mengulas mengenainya, Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata, kenyataan bahawa perjumpaan tersebut tidak berjadual menunjukkan Ismail Sabri seperti tidak hormat kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua kepada Persekutuan. Adakah patut pergi sembah bajet kat tuanku hari Khamis, hari Jumaat bentang bajet, hari Ahad jumpa agung di luar jadual bagi tahu nak bubar Dewan? Nampak sangat macam mempermainkan institusi. Kalau dah niat nak bubar, elok hari Khamis tu bagi tahu nak bubar dan hari Jumaat tak perlu bentang bajet. Dahulu kita dimaklumkan negara akan jimat 1 juta untuk tidak buat persidangan khas. Bidasnya, mengenai kenyataan bahawa Baginda tiada pilihan walaupun tak setuju membawa maksud bahawa kerajaan tebuk atap dan kerajaan pintu belakang yang dibuat sebelum ini tidak stabil. Maknanya sepanjang langkah syaratan sehingga hari ini memang kerajaan tak stabil dan tak tepat sebagaimana dakwaan PN, UMNO, PAS dan PPBM. Jadinya, slogan UMNO sahaja yang boleh wujudkan kestabilan itu, hanya Alta sahaja. Sebenarnya UMNO ini pakar dalam musnahkan institusi negara. Itu pun ada geng agamawan yang terhegeh-hegeh nak kepada UMNO. Ujarnya sinis, dipercayai merujuk kepada PAS. Menurut beliau, cara statement Agong buat ini sangat makan dalam, senak rusuk kena tumbuk. Mungkin demikian perasaannya bagi yang terasa ditumbuk oleh Yang di-Pertuan Agong menerusi titah Baginda. Tetapi bagi perampas kuasa yang menyebabkan negara tidak stabil politiknya, nilai ringgit merudum, inflasi mencanak naik, adakah mereka peduli? Malah dalam percubaannya untuk menjustifikasi tekanan terhadap Ismail Sabri agar pilihan raya umum diadakan walaupun ada risiko banjir, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cuba mengalihkan kejahatan itu kepada negeri-negeri yang dikuasai Pakatan Harapan yang enggan membubarkan Dewan Undangan Negeri mereka. Gabungan politik tamak kuasa adalah sesuai untuk yang enggan membubarkan Dewan Undangan Negeri dikuasai mereka agar terus kekal mempertahankan kuasa. Enggan menyerahkan kembali hak dan mandat rakyat untuk memilih sebuah kerajaan baharu kerana bimbang tidak dapat kekal sebagai kerajaan. Dakwanya dalam satu kenyataan di Facebook. Beliau juga memperlekeh amaran pakar kaji cuaca berhubung perubahan cuaca yang tidak menentu berpunca daripada fenomena La Nina. Alasan risiko banjir besar juga sudah tidak lagi relevan sekiranya SPR menetapkan PRU15 berlangsung sebelum pertengahan November depan, ujarnya. Agak-agaklah nak kelentong pun. Janganlah berpura-pura buta. Bencana banjir sudah pun bermula di seluruh negara. Yang wajar ditolak rakyat ialah pihak yang mahu pilihan raya umum di tengah-tengah kebimbangan bencana banjir kerana banyak kes terkait rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram di mahkamah yang sedang dibicarakan dan menunggu perbicaraan. Rakyat bukan bodoh. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.